اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah. Dan jangan pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah, semuanya itu ialah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman. Dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia. Nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar. Dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan.
Wahai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari berlaku kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat perintah kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih daripada mematuhinya, merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Masih lagi dalam penafsiran suratul A'raf. Surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-8. Bermula ayat 31 sehinggalah ayat 36. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada sekalian hamba-Nya untuk berlaku adil dan berlaku sederhana dalam semua urusan, dan memerintahkan supaya menjaga aurat, sama ada ketika ibadat ataupun ketika mana berada dalam masyarakat. Bila Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, bukan manusia umumnya, supaya mereka senantiasa menjadikan atau mengambil perhiasan-perhiasan dan memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat ketika mana mereka melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga memerintahkan supaya mereka menjaga kesederhanaan dalam makan dan minum mereka dan tidak melampau. Kerana Allah Ta'ala tidak suka kepada orang melampau. Kalau kita lihat sebab turun ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibn Abbas, orang Arab jahiliah dahulu, wanita-wanitanya akan tawaf dalam keadaan telanjang dan hanya mengambil secepis kain menutup kemaluannya. Dalam keadaan dia berkata, al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu. Hari ini nampak semua atau sebahagiannya. Wa ma bada minhu fala uhilluhu. Dan apa yang sudah nampak tidak akan kuhalalkannya. Maka turun ayat ini. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Yang ini tutuplah aurat kamu. Jadikan perhiasan kamu ketika mana dalam ibadat. Kerana bila seorang bertelanjang, kita tak panggil dia berhias. Berhias merujuk dia memakai pakaian. Bukan sekadar menutup aurat, bahkan nampak cantik. Itu kesempurnaan dalam menutup aurat. Dalam riwayat yang lain diceritakan daripada Urwah, adalah orang Arab jahiliah dahulu. Mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Melainkan suku Quraisy. Hanya suku Quraisy yang dibenarkan tawaf memakai pakaian. Lain daripada Quraisy, ini bukan Quraisy, Arab lain, mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Di mana kanu yatufuna bil baiti uratan illa an tu'tihim al-khum siyaban. Melainkan kalau sekiranya orang-orang Quraisy memberikan kepada mereka pakaian, maka lelaki akan memberi pakaian pada lelaki dan perempuan Quraisy akan memberi pakaian kepada perempuan Quraisy. Di mana orang-orang Quraisy, mereka ini tidak pergi ke Muzdalifah. Dan ketika itu, semua manusia berada di padang Arafah. Dan diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, orang-orang Quraisy berkata, kami ialah ahli haram. Maka semua orang mesti tawaf menggunakan pakaian kami. Dan semua orang mesti makan dengan makanan kami. Maka siapa yang tidak mempunyai kawang di sini, maka hendaklah dia meminjamnya daripada kami pakaian atau menyewa tempat dan juga makan kami. Sama ada seorang itu akan tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang ataupun mesti memakai pakaian. Tetapi bila selesai daripada tawaf, dia hendaklah membuang pakaiannya supaya tidak disentuh oleh seseorang pun. Maka pakaian tersebut disebut al-laqa. Baik, kita lihat dulu sebab turun ayat supaya kita faham penafsiran ini. Di mana kalau kita ceritakan dulu bahawa mereka, orang-orang jahiliah, sentiasa
mereka reka hukum hakam. Daripada penyembahan berhala, mensyirikkan Allah, sehingga dalam bab makan minum mereka. Sebagaimana kita dah jelaskan baru ni dan kita dah bahaskan. Dan demikian juga dari sudut pakaian. Di mana orang-orang jahiliah mengatakan semua yang tawaf, dia tak boleh tawaf melainkan memakai pakaian kami. Kerana orang Quraisy yang menjaga Mekah. Jadi orang-orang luar datang, dia kena sewa pakaian kami. Atau pinjam pakaian kami. Dan dia tak boleh bawa makanan luar. Dia mesti makan makanan yang kami sediakan. Apa pun kami sedia, itulah yang mereka makan. Kalau sekiranya mereka ini tawaf dengan pakaian mereka, kalau mereka tawaf dengan pakaian mereka, maka sesudah tawaf mereka mesti tanggalkan. Jadi lagi lama telanjang. Sebab mereka tidak boleh memakai pakaian tersebut lagi. Dan pakaian yang ditanggalkan itu disebut sebagai laqa. Ini ada dua pilihan bagi orang yang bukan Quraisy. Sama ada mereka tawaf telanjang. Lepas tu barulah pakai pakaian mereka. Atau mereka tawaf dengan pakaian mereka, tapi sesudah tawaf mereka kena buang pakaian tu. Kena tinggalkan di Mekah. Kena buang di Mekah, disebut laqa. Atau mereka ada pilihan ketiga, iaitu mereka meminjam pakaian daripada orang Quraisy. Ya, mungkin kena bayar atau sebaliknya. Dan demikian juga mereka tidak boleh makan, melainkan makanan yang telah disediakan oleh mereka. Kata Imam Kalbi, kana ahlul jahiliyah la ya'kuluna min at-ta'am illa qutan wa la ya'kuluna dasman fi ayami hajjihim yu'azzimuna bizalika hijjuhum faqala al-muslimun ya Rasulullah nahnu aqu bizalika fa anzalallahu ta'ala wa kulu ay laham ad-dasam washrabu. Orang Arab jahiliah bukan sekadar mereka dalam bab pakaian mereka ada peraturan jahiliah mereka. Bukan dalam bab makanan pun sama. Mereka tak boleh makan benda berlemak. Mereka cuma makan makanan yang bersifat asasi. Kurma, roti. Tapi yang lemak-lemak tak boleh. Sebab mereka menjadikan ia pantang larang ketika mana musim haji. Maka orang-orang beriman ketika mana mereka melaksanakan umrah dan melaksanakan ibadat, mereka juga terpengaruh dengan perbuatan jahiliah. Dan mereka juga tidak mau makan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat makan dan minum. Tak ada larangan makan dan minum ketika haji, ketika umrah. Sebagaimana tiada pantang larang dalam bab berpakaian. Pakailah. Bukan berhiaslah dengan pakaian yang baik ketika mana tawaf. Jadi kalau kita lihat dalam penafsiran lengkap, kita sebut saya sebab nuzul. Baik, kenapa Allah sebut ya bani Adam, wahai anak Adam? Kerana Allah Ta'ala nak ingatkan manusia ini semua anak Adam. Dan Adam itu ialah Nabi dan Rasul, orang yang patuh pada Tuhan yang tidak mensyirikkan Allah. Adam itu yang ikut perintah Allah. Dan Adam itu ketika mana dia buat maksiat kerana tipu daya iblis. Dan Adam itu AS telah pun bertaubat. Maka kamu anak-anak Adam ikutlah cara hidup Adam. Apa dia? Bertauhidkan Allah. Lagi berhati-hati dengan penipuan syaitan. Lagi kalau buat salah cepat-cepat bertaubat. Lagi Adam itu ikut peraturan Allah Ta'ala. Maka demikian juga kamu kena ikut peraturan. Jangan mereka-reka, jangan buat bid'ah, jangan buat kesesatan. Itu yang mereka lakukan sehingga Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW. Menjadi satu budaya dahulu, mereka akan tawaf telanjang. Siapa tawaf telanjang? Orang bukan Quraisy. Ya, sebahagian yang berpakaian itu orang Quraisy. Yang tak pakai baju, tak pakai pakaian, atau mereka memakai pakaian orang Quraisy, dikenali ini orang luar. Sedangkan mereka ini sama tetamu Allah. Tidak ada beza. Jadi bila Allah menyebut, wahai anak Adam, ambillah pakaian kamu ketika mana kamu melakukan ibadat. Sama ada solat ataupun tawaf. Dan pakailah pakaian kamu ketika itu. Yang dimaksudkan hiasan di sini ialah pakaian yang baik. Paling minimum ialah tutup aurat. Tutup aurat, kita tahu aurat lelaki ialah pusat dan lutut. Dan aurat wanita seluruh badannya kecuali wajah dan tapak tangan. Tetapi kalau sekiranya mereka menutup lebih pada itu, maka hukumnya sunat. Artinya orang lelaki, auratnya pusat hingga ke lutut. Tapi kalau mereka pakai baju pula, itu sunat. Dan itu kesempurnaan dalam menjaga maruah. Maka Allah kata, wahai anak Adam, khitab ini bukan sekadar kepada orang beriman, tapi pada semua manusia untuk beritahu tamadun manusia itu dengan pakaian. Sebab manusia bila sebut tak ada pakaian, maka namanya tak ada tamadun. Sebab itu kalau kita tengok, Islamlah yang membina tamadun manusia seluruhnya.
Kerana apa? Kerana Islam telah mewajibkan setiap penganutnya untuk menutup aurat. Bukankah ini membina tamadun manusia? Ketika mana manusia telanjang, bogel, tak memakai pakaian, bila seorang memeluk Islam, dia mesti tutup aurat. Wajib. Maka perempuan terjaga maruahnya dengan menutup aurat. Lelaki juga begitu. Bahkan kita dah sebut aurat yang wajib, pusat dan lutut bagi lelaki. Selepas itu adalah sunat. Dan bagi perempuan seluruh badannya aurat melainkan wajah dan dua tapak tangan. Kalau nak tutup lebih maka disunatkan. Kalau nak tutup lebih pada itu. Jadi bukankah dengan berpakaian nilai tamadun? Sebab tuan-tuan dulu kalau kita cerita orang asli tak pakai baju. Tak pakai seluar. Kita cerita golongan orang-orang yang di Afrika dan sebagainya. Sebab tu bila Islam masuk di Afrika, apa yang Islam buat kepada masyarakat Afrika? Menjadikan mereka semua berpakaian, seluar, semua mereka menutup aurat. Maka inilah dia nilai gambaran hadarah ataupun ketamadunan yang tinggi. Dengan asas pertama ialah memerintahkan menutup aurat. Dan ini di antara keindahan Islam. Kita bayangkan dalam agama lain tak ada isu tentang pakaian. Sebab itu mereka pakailah apa mereka nak pakai. Tak pakai pun tak apa. Lalu mereka menggunakan undang-undang nafsu. Ini kat pantai pakai begini. Ini kat sini pakai begini. Yang ni pakai begitu. Yang ni pakai sekian. Mengikut hawa nafsu mereka. Dia kadang-kadang nampak macam bagus. Kadang-kadang nampak macam lebih teruk pada orang asli. Tapi datang Islam membina tamadun. Yang pertama gambaran tamadun ialah pakaian. Kita dah sebut dari awal lagi. Adam AS ialah pencetus pemula tamadun manusia. Adam itu berpakaian. Dilucutkan pakaian sewaktu dia mengikut hasutan syaitan. Dan kita dah sebut semalam bahawa orang yang tidak memakai pakaian ini ialah terdedah dengan gangguan syaitan. Orang yang menolak menutup aurat ini sebenarnya mereka menolak syariat Allah yang berterusan. Mereka tak dipedaya oleh syaitan. Lihat bila Allah kata, wahai anak Adam, hei manusia, asas berpakaian inilah tamadun kamu. Dan inilah dia mahasin Islam, keindahan Islam. Sebab itu Allah menyebut begini, inda kulli masjid, di setiap masjid, hendaklah kamu menutup aurat kamu, memakai pakaian-pakaian yang indah kamu, inda kulli masjid, di setiap masjid. Apa maksud masjid di sini? Maksudnya ketika solat, ketika tawaf, bukan ketika mana kamu bermasyarakat. Kemudian Allah menyebut, wa kulu washrabu wa la tusifu, makan dan minum dan jangan melampau. Pertama disebut pakaian. Itu nilai hadarah. Dan itu nilai tamadun. Dan itu nilai agama dan ketaatan. Dan itu nilai kemanusiaan yang tinggi. Dan apatah lagi ketika mana nak menghadap Allah, maka dipakai pakaian-pakaian yang baik. Sebab itu kita lihat bagaimana dalam Islam, dalam bab pakaian ini ditekankan. Bukan sekadar kita menutup aurat, itu satu asas. Bahkan juga kita memakai dengan pakaian yang baik, yang indah. Sehingga kita disunatkan memakai pakaian putih, khususnya bagi lelaki. Dan disunatkan memakai pakaian baru. Pakaian-pakaian yang baru. Khususnya pada hari raya. Khususnya ketika mana kita masuknya hari Jumaat dan sebagainya. Dan Islam menyuruh kita supaya menjaga pakaian ini. Dan dia sebut asas menutup aurat dan juga kita katakan dalam beribadat kepada Allah SWT. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan pakaian ini. Kata Rasulullah, "Iza salla ahadukum falyalbas thawbayhi fa inna Allah azza wa jalla haqq an tuzayyina lahu. Fa in lam yakul lahu thawban falyattazir iza salla wa la yashtamil ahadukum fi salati ishtimal al-yahud." Bila seseorang hendak sembahyang, paling kurang dia memakai dua pakaian, yakni atas dan bawah, paling kurang. Sesungguhnya Allah itu lebih berhak untuk kamu berhias. Maksudnya ketika mana kita beribadat, ia tempat yang lebih layak kita berhias, memakai pakaian yang paling lengkap dan cantik. Paling layak. Dan sekiranya kamu tak ada dua pakaian, maka memadai pakaian bawah. Ni kalau tak ada dua pakaian, kata Nabi SAW, memadai kalau kita katakan memang tak cukup lah orang tu miskin, cukup kain pelekat. Pelekat ni panggil izar ataupun dari pusat hingga ke bawah. Itu lebih utama berbanding dari pusat naik ke atas. Dalam menutup. Sebab kalau asasnya ialah kita tutup badan dan bawah. Ini bagi lelaki, bagi perempuan semualah. Kita bercakap tentang lelaki.
Sebab lelaki yang lebih hadir di masjid, Jumaat dan sebagainya. Maka sebaiknya dua pakaian, tutup atas dan bawah. Itu sebaiknya. Tetapi kalau miskin atau tak ada atau misalnya satu je kita perlu pakai kerana sebab-sebab tertentu, maka dahulukan yang bawah. Maksudnya yang dari pusat hingga ke bawah. Adapun atas ni tak apa. Ini kalau sekiranya kita ada selai je. Dan kita perlu memilih. Nak tutup atas ke nak tutup bawah. Jangan tutup atas, bawah terbuka. Malu kita. Tutup bawah atas terbuka, kurang sikit. Sebab yang atas tu mengambil hukum sunat, yang bawah tu mengambil hukum wajib. Lalu kata Rasulullah, jangan kamu memakai pakaian seperti Yahudi. Apa itu pakaian Yahudi yang disebut sebagai ijtimal? Yahudi ni tuan-tuan, artinya dia memakai bila beribadat, dia akan pakai pakaian jenis selai yang tak ada lubang untuk keluarkan tangan. Jenis macam kita kata sarung terus sarung. Tak ada. Jadi bila mereka nak hulurkan tangan, kita terangkat nak buat punggung. Sebab kita kan kalau buat baju buku, kita akan buat lengan keluar. Lengan tu penting untuk keluar. Tapi lengan tu tak keluar duduk dalam semua. Macam kita ikat kat leher duduk dalam semua. Jadi bila kita nak, kalau katakan kita buat macam tu sembahyang, bila kita nak sujud tu kan, tangan kita kan akan angkat. Bila angkat takbir je Allah Akbar, yang bawah terbang dah. Yang bawah dah nampak dah. Artinya, itu cara Yahudi pakai. Dia panggil ijtimal. Yahudi, kadang sebahagian mereka memakai pakaian seumpama itu bila ibadat dengan sehelai kain saja yang ditutup, kita kata bungkus. Tak ada ruang tangan keluar. Kita panggil ijtimal. Sebab itu kata Nabi SAW, wala yashtamil ahadukum fi salati ijtimal al-yahud. Jangan kamu memakai karung macam Yahudi. Yang bila mana mereka angkat tangan nampak aurat. Sebab bila kita jenis rubuh macam tu, kita akan buat, saya katakan lubang lengan. Bila lubang lengan tu ada, jadi kita boleh bebas angkat tangan. Tapi kalau semua tangan duduk dalam ni, bila tuan-tuan nak angkat tangan macam mana? Tuan-tuan ambil praktik yang ni, ambil kain, tak lengang ni. Kalau kita nak angkat. Bila angkat takbir gini, ya Allah Akbar, dah naik dah. Dah terbuka aurat. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang pakaian, Allah sebut tentang makanan. Apa sinonimnya antara pakaian dan makanan? Sebagaimana penting pakaian, demikian juga pentingnya makanan. Pakaian menjaga agama, juga makanan menjaga agama. Di jahiliah dahulu, mereka buat satu peraturan agama dan pakaian. Sebagaimana mereka juga buat peraturan agama dalam makanan. Baik, kita lihat, Islam dah jelaskan. Pakaian, kita kena pakai paling minimum tutup aurat. Jangan kita pakai yang online, cari pakaian kita. Yang kedua, Islam menyebut tentang makan dan minum. Kerana tak ada orang boleh letak satu peraturan makan dan minum mengikut hawa nafsu mereka. Ya Allah Ta'ala kata, makanlah, minumlah, janganlah kamu melampau. Apa maksud melampau di sini? Yang pertama maksud melampau, jangan kedekut sangat. Jangan terlebih pemurah sangat. Satu. Yang kedua, jangan melampaui yang halal sehingga masuk yang haram. Itu juga namanya melampau. Kerana Allah Ta'ala tak suka orang yang melampau. Dan melampau itulah yang membawa mudarat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Kulu washrabu walbisu wa tasaddaku min ghairi makhilatin wala sarafin. Fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Makanlah, minumlah, pakailah, bersedekahlah. Tapi semua ini perlu dilakukan tanpa sombong dan tanpa melampau. Saraf ni melampau. Sama ada kita katakan kedekut sangat. Dia makan 2 biji nasi je, kedekutnya makan. Tak boleh juga. Makan banyak, sekawar nasi. Jangan juga banyak sangat. Ini saraf, melampau. Jadi dalam peraturan makan dan minum, pertama jangan makan dengan sombong. Oh, inilah standard kami, dah hina orang. Itu juga dinamakan, itu juga larangan. Yang kedua, jangan saraf, jangan melampau. Melampau kita dah sebut 2. Tadi sama ada dia kedekut sangat atau pemurah sangat. Kita sebut hemah sangat. Ini kalau jenis makan ikan bilis 3 ekor yang angkat. Padahal mampu. Ini juga melampau. Kamu ni Allah bagi nikmat. Boleh beli ikan merah. Dia belinya ikan bilis 2 ekor. Panggang seekor, goreng seekor. Ikan bilis. Makan ramai-ramai. Kenapa ya kita berjimat? Ini kan berjimat. Ini melampau. Ini saraf. Duit kan ada. Baru keluar APF. Belilah ikan merah. Belilah ikan asuh. Belilah ikan itu. Belilah itu. Tak. 2 ekor bilis. Seekor panggang, seekor masak asam pedas. Seekor.
Jadi ini kita namakan, kita bagi kedekut lah. Kedekut ni melampau. Atau pemurah sangat. Allah, dia ada duit banyak. Dia beli selori kan. Suruh bini masak selori. Oh ni melampau pula. Melampau pula. Dia tiga beranak suruh masak sekawah nasi. Kenapa? Kita nak makan besar. Ni jenis sumbat kat mulut, sumbat telinga biar cepat habis. Ini saraf juga tak boleh. Kita sedang. Dan maksud makan banyak, makan sikit ni kita tengok uruf kita. Uruf masyarakat. Dan uruf akan menentukan kedekut ke atau terlalu hemah sangat. Terlalu orang kata bebas sangat. Uruf ni keadaan setempat. Kalau kita tuan-tuan budaya orang Melayu kita, paling kurang lauk ni ada 2-3 jenis lauk lah. Ada telur goreng, ada ikan goreng, ada gulai sikit. 2-3 jenis. Maka ini sederhana. Dan kalau ada 5-6 tu kira macam sikit mewah. Itu uruf. Kalau ada selauk, itu kita kira miskin lah. Itu sederhana. Sederhana paling bawah. Maka uruf itu membenarkan. Dan memang budaya kita makan nasi 2 pinggang, 3 pinggang, tengoklah. Kalau ada budu 3 pinggang. Ada cecaluk mungkin tambah lagi 2 pinggang. Kalau lauk biasa 1 pinggang penuh. Macam tu. Maka ini sederhana. Sebab dia ikut uruf lah uruf. Dan dia juga ikut orang tu. Atau orang jenis, dia jenis 12 liter punya horsepower dia. Ataupun jenis enjin 12 liter. Dia makan banyak. Kita enjin 1.5 lain. 1.5 makan sikit. Jadi kita tak kata awak ni membazir, memang kata. Dia memang kapasiti dia. Dia punya besar, tangki dia besar. Jadi kita tak boleh kata dia melampau bila dia makan banyak. Yang ni pula memang dia jenis, enjin kecil. 600 cc. Dia makan sikit. Maka kita tak kata, ni pun tak boleh Ustaz cakap ni. Sikit sangat. Tak, itu dia punya kapasiti dia. Jadi yang kita sebut tadi bergantung pada uruf negara, uruf masyarakat itu sendiri dan individu itu sendiri. Jadi kita tak boleh senang-senang lah nak judge tu membazir atau tidak. Melainkan benda yang terang-terang yang saya sebut tadi lah. Ikan bilis 2 ekor tu nampak terang-terang. Tak adalah orang makan ikan bilis 2 ekor. Kemudian disebut dalam hadis yang lain, kulu wa tasaddaqu walbisu fi ghairi israfin wala makhilatin. Makan dan bersedekahlah dan memakailah tanpa melampau dan tanpa sombong. Baik, orang sedekah melampau ni macam mana? Dia sedekah semua? Tak boleh. Kenapa tak boleh Abu Bakar buat? Boleh. Abu Bakar lain. Kenapa buat lain? Kita dengar firman Allah. Allah kata, "Wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura." Jangan kamu belanjakan harta kamu untuk sedekah semuanya. Nanti kamu akan hina, terpaksa minta dengan orang lain. Biar Abu Bakar boleh? Abu Bakar. Bukankah kita dengar, kita baca sejarah Abu Bakar dalam peperangan Tabuk, dia bagi semua hartanya. Umar bagi separuh hartanya. Baik, Abu Bakar tuan-tuan sekalian, bila dia bagi semua, dia tak minta orang. Dan dia tak jadi beban pada masyarakat. Dan isterinya juga, keluarganya juga redha. Bila mana isterinya bertanya, wahai suamiku, apa yang kita tinggalkan? Kita tinggalkan Allah dan Rasul. Yakinlah pada Allah dan yakin pada Rasul. Isterinya redha. Dan bila mana jumpa Nabi SAW, soalan sama diulang. Wahai Abu Bakar, ma'adha abqaita li ahlika? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lalu kata Abu Bakar Siddiq, Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Yang keyakinan kami pada Allah dan Rasul. Kata kita, iman kita tak sampai tahap itu. Ustaz, saya pun bagi semua je. Bagi semua, lepas tu minta sedekah pula kepada orang. Tak boleh. Jadi sebab itu dalam Quran sebut, wala tabsudha kullal bast. Jangan beri semua harta kamu. Ada seorang sahabat, tuan-tuan sekalian, bila mana sampai masa kurmanya berbuah, dibagi semua sehingga dia tak ada. Maka Rasulullah menegur perbuatan. Tak boleh macam gitu. Kamu pun kena ambil. Akhirnya tak ada, jadi masalah keluarga dia pula. Jadi itu juga melampau. Ini dipanggil israf. Juga melampau dalam penafsiran ini. Diriwayatkan, Nabi menyatakan, ma mala abnu adam wi'an syarra min batnihi. Tidak ada tempat yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam selain pada perutnya. Cukuplah anak Adam itu memakan beberapa suapan. Tetapi kalau dia nak makan banyak juga, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, 1/3 untuk nafasnya. Tentang ada satu kisah. Bila Harun Rashid, dia ada seorang doktor pakar yang jaga dia. Dan doktor pakar ini seorang Kristian. Kristian yang bijak. Oleh kerana dia ni ada ilmu yang dikenali sebagai Galenus ataupun Galenus. Seorang pakar perubatan Rom lama. Yang kalau kita baca kisah Galenus ini ataupun Galenus ini,
seorang pakar perubatan Greek lama atau Yunani lama yang meninggal tahun 216 Masihi. Sebelum Rasulullah lahir lagi. Dia ni pakar perubatan Romawi dan memang masyarakat barat bangga dengan mereka, bangga dengan Galenis ini. Jadi Harun Rashid dia ada seorang penasihat, doktor pakar Kristian. Dan dia bertemu dengan seorang ulama. Namanya Ali bin Husain atau Ali Zainal Abidin. Dia kata, saya nak tanya, dalam Quran awak, ada tak ajar tentang ilmu perubatan? Sebab ilmu ni kan ada dua. Pertama ilmu agama, yang kedua ilmu badan. Sebab asas agama samawi, dia akan tekankan dua-dua ini. Iaitu agama yang berkaitan dengan akidah dan Islam juga jaga badan. Lalu kata Ali bin Husain, ada. Kenapa tak ada? Allah himpunkan nilai ilmu perubatan hanya dalam beberapa ayat saja dalam Quran. Tak banyak. Hanya cukup beberapa ayat. Kalau tuan-tuan kita baca Quran, banyak ayat-ayat perubatan. Tapi bila tanya pada Ali bin Husain, cukup dengan setengah ayat je. Tak payah penuh pun ayat tu. Setengah ayat sahaja menyelesaikan masalah perubatan. Lalu kata pakar perubatan Kristian ini, ayat apa? Lalu kata Ali Zainal Abidin, firmanullahu ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusifu. Makan, minum, jangan melampau. Itu asas perubatan. Tuan-tuan nak makan apa, makan. Tuan-tuan nak minum apa, minum. Jangan melampau. Semua sederhana. Walaupun kita suka macam mana pun, makannya sederhana. Lalu kata doktor Kristen ini, baik itu Quran. Apakah Nabi kamu juga meninggalkan nasihat perubatan? Nabi Muhammad, apakah dia juga meninggalkan nasihat perubatan? Maka jawab Ali bin Husain, Rasulullah hanya bercakap cukup. Rasul kami sebut berapa kalimah cukup. Ia sebagai satu nasihat perubatan. Nabi SAW banyak nasihat-nasihat perubatan sehingga seorang ulama seperti Imam Qayyim dikarang satu kitab At-Tibbun Nabawi yang menghimpunkan nasihat-nasihat Rasulullah dalam ilmu perubatan. Tapi Ali nak sebut ada cukup. Dengan beberapa perkataan, ia satu nasihat perubatan. Kalau kamu beramal dengannya cukup. Maka kata doktor Kristian tadi, apa dia? Maka jawab Ali bin Husain, itu hadis Nabi, ma mal'a ibnu Adam wi'aan syarra min batnihi bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Tidak ada tempat yang paling buruk untuk dipenuhi selain perut. Cukuplah bagi seorang itu hanya beberapa suapan untuk dia menguatkan tulang belakangnya, cukup. Dalam hadis ini, Nabi SAW berkata, makan tadi cukup sekadar untuk kita dapat tenaga. Jangan melampau sangat. Ini nasihat perubatan. Lalu kata doktor Kristen ini, ma taraka kitabukum wala nabiyukum lijailanus tibban. Hebatnya Quran kamu. Hebatnya Nabi kamu. Sehingga diterangkan semua tentang ini, sehingga mengalahkan pakar perubatan kami yang bernama Jalanus. Atau Arab panggil Jalinus. Bahasa Inggerisnya panggil Jalanus. Iaitu seorang pakar perubatan Greek yang lahir tahun 129 dan meninggal tahun 216 Masihi. Quran kamu, Rasul kamu meninggalkan satu asas perubatan yang tidak mampu ditandingi oleh Jalanus. Sebab ini asas. Asas pertama apa? Makan, minum, jangan melampau. Contoh kalau kita dari awal lah. Atau sekarang pun boleh. Kita makan, kita minum, jangan melampau. Kalau itu amalan kita, Masya Allah kita akan sihat. Kita pelihara, terjaga kesihatan kita. Itu asas. Dan kalau saya sebut tadi, ayat-ayat tentang perubatan banyak dalam Quran. Termasuk ayat puasa. Termasuk larangan makan benda haram, makanan bangkai. Itu semua kesihatan. Sebab asas kepada agama, dia jaga asas agama itu sendiri dan dijaga badan. Sebab kalau badan tak sihat, bagaimana kita nak beragama? Bagaimana kita nak mentaati Allah kalau badan tak sihat? Maka Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW banyak saranan perintah tentang perkara yang bersangkutan dengan tubuh badan kita. Semua benda yang membawa kepada kesihatan tubuh badan, maka itu digalakkan. Bukan sebahagiannya mungkin diwajibkan. Kata Ibn Abbas, Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka khaslatan sarafun wa makhilatun. Makanlah apa kamu nak makan, pakailah apa yang kamu nak pakai, jangan kamu disalahkan dengan dua sifat ini. Pertama, sifat melampau, yang kedua sifat sombong. Penting tuan-tuan bila kita makan tak sombong dengan orang. Bila kita makan, bila memakai pakaian kita tidak melampau. Maka kita dah sebut perkataan israf di sini iaitu melangkaui hukum hakam
kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu satu bentuk israf. Dan juga termasuk israf tabi'i, iaitu dengan melampau-lampau kita menahan lapar, melampau-lampau kita menahan dahaga, melampau-lampau kita kenyang, melampau-lampau kita minum. Ini semua tak boleh. Melampau tahan lapar pun tak boleh. Sebab itu Islam ajar kita bila maghrib buka puasa. Boleh tak sama lagi? Tak boleh. Kadang-kadang boleh bawa haram. Disebut sebagai wisal. Walaupun ada perbahasan tentang wisal. Namun secara hukum asas. Yang itu kita diminta segera berbuka puasa. Supaya kita tak melampau dalam berlapar. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu fitr. Selagi mana manusia itu dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Kita taklah tuan-tuan bila puasa orang azan tak jalan lagi. Duduk berlenggang-lenggok lagi. Duduk. Tunggu kat makanan tu untuk menunjukkan kegembiraan. Ni tak orang azan dia buat dia. Kenapa? Power. Semalam tak sahur gagah. Bukan masalah itu. Kita perlu tunjuk gembira berbuka puasa. Tapi kalau orang jenis perangai, kita katakan dah bunyi azan dia duduk main atas kuali lagi. Ini orang tak gembira. Ini orang ada masalah puasa dia. Sebab kalau orang gembira apa dia buat? Dia tunggu. Tapi jangan tunggu awal sangat. 3 petang tunggu dah. Kenapa? Gembira lebih ni. Itu over pula. Agak setengah jam nak buka puasa. Duduklah tunggu. Tunggu itu tanda kegembiraan. Tapi watak-watak saya katakan dekat nak buka puasa buat kerja tu, buat kerja lain. Sibuk mengaji lah pun tak boleh. Sebab tidak menunjukkan kegembiraan untuk berbuka puasa. Jadi semua ni kita kena baik. Walaupun taklah sampai peringkat haram. Tapi ini peringkat-peringkat yang menyempurnakannya. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut lagi. Kul, siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah Ta'ala telah halalkan? Yang Allah berikan kepada semua hamba. Dan segala makanan-makanan yang baik. Daripada rezeki-rezekinya. Katakanlah. Ia adalah milik mutlak orang beriman di dunia ini. Dan juga di hari akhirat kelak. Yang tidak boleh dikongsi oleh orang-orang kafir. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Maka Allah membatalkan perbuatan jahiliah. Yang mengharamkan sebahagian makanan, sebahagian pakaian atau urusan ibadat. Tidak. Semuanya halal pakaian ini. Semuanya halal makanan ini. Ini makanan-makanan yang baik tak patut kamu haramkan. Kononnya bila buat umrah tak boleh makan berlemak. Kena makan benda-benda yang asas dia. Kering-kering saja. Tidak makan. Minum. Siapa yang berani mengharamkan ini? Ini milik manusia semuanya. Dan khusus pada orang beriman di hari akhirat kelak. Ini merupakan dalil tak boleh orang atas nama tawaduk ke, atas nama zuhud ke untuk mereka mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan. Sesuatu yang dibenarkan. Asasnya tuan-tuan, syarat makan dan minum kita tadi, syarat makan, minum dan pakaian kita tadi, jangan kita buat dua perkara. Pertama sombong, yang kedua melampau. Bila terselamat daripada dua sifat buruk tadi, maka apa pun yang kita makan dan minum tidak memberi mudarat pada diri kita, agama kita dan juga iman kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.